سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula mengetahui masuk waktu, iaitu 3 martabat, 3 tangga kita panggil. Tiga martabat, 3 tangga, 3 peringkat. Mengetahui masuk waktu, iaitu mengetahui masuk waktu. 3 martabat ni 3 tangga, 3 peringkat. Ada hak tangga yakin, ada hak tangga zon, dia ada 3 peringkat mengetahui masuk waktu sembahyang. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni yang terdahulu didatangkan syarat sah sembahyang ada 9. Kemudian dimulai dengan syarat sah sembahyang yang ketiga, suci badan daripada hadas kecil, hadas besar. Di pun di bawah tu adalah membicarakan hadas kecil, hadas besar. Kemudian syarat sah sembahyang keempat dahulu, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Dibicara bab najis. Ada gitu kitab ni. Ada bicara hak berkaitan dengan najis. Ain najis, bahagian najis ada berapa, kemudian macam mana kaifiat cara menyucikan najis. Kemudian dia bicara pula bab najis. Ada najis yang tidak dimaafkan langsung, ada yang dimaafkan, ada yang dimaafkan jikalau sedikit. Itu cerita bab berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang keempat, suci daripada najis. Kemudian syarat sah sembahyang yang kelima, mengetahui masuk waktu. Ni nak cerita masuk waktu ni. Kemudian syarat sah sembahyang yang keenam, menghadap kiblat. Surat sebelum surat 13 tu, faslun, bermula menghadap ain qiblah, iaitu 4 martabat. Dia cerita pula tu. Faham tak? Kemudian syarat sah sembahyang yang ketujuh, menutup aurah. Di bawah tu, faslun, bermula menutup aurah, iaitu dengan sesuatu yang suci yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Dia satu-satu syarat sah tu dia akan hurah secara detail dalam satu-satu faslun, dalam satu-satu fasal, dalam satu-satu ceraian. Faham tak? Ni hak asal kitab kita ni. Hak asal kitab kita di awal dahulu kan. Syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Jadi sekarang ni faslun ni, ceraian ni nak membicarakan satu-satu syarat sah secara detail sikit lah. Gitu. Kerana jangan lupa asal kita tu.
Asal kita kitabus solah, kitab pada menyatakan hukum sembahyang, didatangkan syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Selagi syarat wajib cukup, selagi itulah berkewajipan sembahyang, walaupun dalam keadaan tertentu kita tidak mampu menyempurnakan syarat sah. Kita tak sengaja, bukan kita sengaja. Kita tak sengaja, kita tak mampu nak menyempurnakan syarat sah, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang selagi syarat wajib masih lagi cukup di kita. Mana syarat wajib? Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nifas, masuk waktu. Masuk waktu je, cukup syarat wajib, wajib lah. Dan kalau orang tak wajib, siapa dia? Orang tak wajib lawan kepada hak syarat wajib tadi. Mana? Orang tak wajib semayangnya orang kafir, kanak-kanak, itu lawan pada balik. Orang gila, orang mabuk, orang koma, itu lawan pada berakal. Orang haid, orang nifas. Ni 7 golongan ni je yang tak wajib semayangnya. Faham tak? Tiba-tiba syarat wajib cukup, tetapi dalam keadaan tertentu terkurung, contohnya air semayang tak ada, berserta dengan najis, kemudian kalau kita katalah aurah pun tak tutup molek, tidak gugur kewajipan sembahyang selagi syarat wajib cukup. Wajib semayang sebab syarat wajib cukup. Itu tak ada arah, bukan kita sengaja. Kita tak mampu menyempurnakan syarat sah berwudu contohnya, itu bukan kita sengaja. Tapi gugur tak kewajipan semayang apabila kita tidak mampu untuk berwudu? Tak, sebab syarat wajib cukup. Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nifas, selagi syarat ni cukup, selagi ni wajib semayang. Ada? Ada semayang nak mana? Tetapi tak ada air semayang, berserta dengan najis, qiblah pula tak sempurna tutup, tak mampu, kita bukan sengaja. Tapi itu semua tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang apabila syarat wajib tidak cukup. Selagi syarat wajib cukup, wajib Tetapi oleh kerana pada masa kita menunaikan kewajipan solat tu, syarat sah tak cukup, kena sembahyang semula. Sebab apa namanya mula? Sebab syarat sah tak cukup hari tu. Semasa syarat sah tak cukup, kenapa kamu sembahyang? Sebab syarat wajib cukup. Wajib sembahyang, wajiblah sembahyang. Tetapi dah oleh kerana syarat sah tak cukup, kena ulang balik sembahyang kemudian. Dah kalau syarat sah tak cukup, kenapa kamu sembahyang? Sebab saya wajib sembahyang. Dah syarat sah dah cukup, apa wajib juga? Sebab syarat wajib cukup lagi. Dah kenapa kena ulang? Sebab syarat sah tak cukup. Syarat sah tak cukup, kenapa semayang? Sebab saya masih lagu wajib semayang. Sebab syarat wajib cukup. Dia tanya, terjawab gitu. Siapa sejam 2 jam pun. Gitulah jawapan dia nya. Kenapa kamu semayang? Sebab saya wajib semayang. Kenapa wajib semayang? Sebab syarat wajib cukup. Saya orang Islam, saya baligh, saya berakal, saya suci haid, suci nifas, maka saya wajiblah semayang. Dah kenapa kamu ulang balik? Hai, semayang tak ada, semayang pula serta dengan najis, kena ulang lah. Sebab syarat sah tak cukup. Dah syarat sah tak cukup, kenapa kamu semayang? Syarat wajib cukup. Kenapa kamu ulang? Kerana syarat sah tak cukup. Gitu Batu dia ada 2 ni. Dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Lain 2 ni. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibiyan kita ni wak nombor. Syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Dalam setengah-setengah kitab, dia datangkan nombor hanya syarat sah. Dia datangkan nombor hanya syarat sah. Adapun syarat wajib dan setengah kitab tidak datangkan nombor. Dia royak gini je. Dia royak wajib bermula, wajib semayang atas orang Islam
yang baligh, yang berakal, lagi suci daripada haid dan nifas. Dia buat gitu je, dia tak nombor. Barulah berapa kau syarat sah semayang? Syarat sah semayang ada kitab kata 4, ada kitab kata 5, ada kitab kita kata 9. Atau kaedah bilangan je, tu tak ada masalah tu. Jadi di sesuatu kitab syarat sah dia buat nombor 1, 2, 3, 4. Syarat sah. Syarat wajib tak cerita, dia cuma datangkan di awal kitab. Bermula sembahyang wajib atas orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci haid dan nifas. Dia gitu. Kalau tak hurang molek, akhirnya dia tak nak beza siapa hak wajib semayang, siapa hak tak wajib semayang. Tapi kalau kita Hidayatul Sebiang ni disebut nombor benar. Bermula syarat wajib semayang ada 5. Tapi sang kita tak hari gitu. Dia cuma royak bermula sembahyang wajib atas orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci haid dan nifas. Apa tu di huruf depan? Maka tidak wajib semayang atas orang kafir dan kanak-kanak dan orang gila dan orang mabuk dan orang koma dan orang haid dan orang nifas. Gitu dia cerita. Tak tahu tak wajibnya. Tak. Dia mabuk ni, mabuk macam sebut sokmo tu lah, dia bukan mabuk gi ke laut, bukan. Hak mabuk gi ke laut tu lah. Kalau orang kerja ke laut sungguh dia tak mabuk. Orang nak pergi ke laut retek ni. Ni mula mutah mabuk tu wajib semayang. Hak mabuk tak wajib semayang ni, dia salah makan apa tak tahulah. Bui mulut-mulut tak kenal orang. Atau mabuk, tergugur kewajipan semayang. Koma. Koma pun lawan berakal juga. Gugur kewajipan semayang. Mana kalau kita kata orang tak bang subuh lagi, subuh tak masuk lagi, dia rebah bilik air, pengsang. Akak sampai keluar dia pengsang. Kita genjih-genjih air pun tak sedar. Sedar pukul 7.30 pagi. 7.30 pagi habis dah subuh. Syuruk 7.13, 7.14 gitulah learning. Maka 7.30 tu habis dah subuh. Jadi sekarang ni sebelum masuk waktu subuh dia koma. Gugur satu syarat wajib, maka tak wajib dia semayang. Sampai 7.30 habis waktu dah, syuruk habis waktu dah, tak sedar lagi. Sedar selepas daripada syuruk, selepas habis waktu subuh, maka subuh tak ada kewajipan lah dianya. Sebab dalam waktu subuh sepenuhnya dia tidak cukup syarat wajib, iaitu berakal, sebab dia koma, dia pengsang. Adalah dia tak ada kewajipan. Qadha pun dia tak ada kewajipan. Sebab sepenuh waktu subuh dia gugur, dia tidak cukup syarat wajib. Dia gitu. Tapi kalaulah orang tengah-tengah bang, dia pun kejut lewat ni, dia pun lorak-lorak masuk bilik air, boh pengsang. Jadi ketika masuk waktu subuh, lah ni berapa? 5.49, 5.50 lah ni. Kita kata 5.50. Jadi ketika masuk waktu subuh 5.50, dia berakal, dia sedar. Tengah-tengah rebang dia rebah. Tengok, dia masuk waktu dah. Masa 5.50 masuk waktu tu, dia cukup syarat wajib. Tapi lepas masuk waktu, barulah dia koma, dia pengsang rebah bilik air, barulah tidak cukup syarat wajib. Tapi masa mula-mula masuk tu, mula-mula masuk waktu subuh, dia masih lagi cukup syarat wajib. Tengok, dia rebah tu pukul berapa? Kita letaklah 5.52. Kita letak. Orang bang separuh dah ni kalau 2 minit ni. Kalau 2 minit orang bang separuh. Mana orang bang separuh, dia pun rebah bila air dia pengsang. Orang bang separuh ni kita letak 2 minit. Kalau 2 minit ni, kalau semayang 2 rakaat subuh ni, bukan subuh 2 rakaat kan. Kalau semayang ni, kalau semayang tak ada orang semayang lagi, orang tengah bang. Faham tak? Kita nak kira waktu, nak kira masa, nak kira qada masa. Faham tak? Kalau dia semayang dalam tempoh 2 minit tu, 2 rakaat yang ringan, teluh ke tak? Ada teluh mana sempat ke tak? 2 rakaat
dalam tempoh 2 minit. Tapi 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ni mana apa? Qada rukun. Qada rukun. Sunat-sunat tak baca. Doa iftitah tak baca, surah tak baca. Qada rukun je. 2 minit tu teluh tak 2 rakaat. Qada rukun je ni panggil 2 rakaat yang seringan-ringannya. Dah ke tak? Tapi tak ada orang semayang ni. Ini bukan orang semayang ni. Orang tengah perang ni. Dia pun mau nak ambil semayang bila air nak semayang ke mana. Orang nak semayang tapi dengan 2 minit tu teluh tak 2 rakaat yang ringan. Teluh. Maka subuh wajib atas dia. Mana kalau dia sedar pukul 8, pukul 9 pagi pun kena qada subuh tu. Sebab cukup syarat wajib masa yang teluh 2 rakaat subuh yang ringan. Tapi kalau lah 5.50 subuh, 5.51 dia rebah, seminit tak tu 2 rakaat, maka tak ada kewajipan lah dia. Tak ada kewajipan lah. Sama lah. Kalau kata haid nifas pun sama lah. Jadi subuh 5.50, mari haid 5.52. Subuh tu kena qada lah. Tak ni? 5.50 subuh, mari haid 5.52, mari nifas 5.52. Mana subuh tu berkewajipan lah atas dianya. Tapi tak boleh semayang lah, sebab dia ada haid, ada nifas. Kering semula anu lah, dia kena qada lah. Faham tak ni? Wajib qada lah. Mana dia ada kewajipan subuh atas dia. Tapi dah mari haid tak boleh semayang lah. Tapi kewajipan subuh ada atas dia. Tapi kalau subuh 5.50, 5.51 mari haid, seminit tak teluh 2 rakaat yang ringan, maka subuh tak ada kewajipan atas dia. Ada ni? Mana? Dia gini, dia benar perkara menggugurkan kewajipan. Dia gini, kita letak subuh 5.50 dah, syuruk kita letak lah 7.14, 7.15 lah kita letak. Dia 7.14 tau, bukan kita syuruk 7.15, kita letak 7.15. Jadi kalaulah dia yang menggugurkan kewajipan semayang, kita buat contoh tadi, pengsan. Samalah pengsan ke, mabuk ke. Kalau dia pada waktu sahur, dia makan obat, lepas tu salah jerembur makan warna tak tahulah. Jadi dia jadi mabuk. Tapi mabuk tu waktu sahur tak subuh lagi. Dia tak kenal orang buih mulut-mulut ni. Sebelum subuh waktu tak masuk lagi. Tiba-tiba dia sedar daripada mabuk tu pukul 7.16, 7.20. Maknanya sepenuhnya waktu subuh dia tidak berakal. Maka tak ada kewajipan apa-apalah. Dia gugur kewajipan. Faham tak? Dia pengsan bilik air sebelum subuh. Mana dia masuk bilik air 5.45. Lepas tu rebah bilik air 5.45 dah subuh lagi. Dia pengsan. Maknanya sepenuh ni sedar pukul 8 pagi. Maka subuh ni tak ada benda lah dia ni, sebab dia tidak berakal. Masa dia berakal, lawan 3. Gila, mabuk, koma. 3 lawan berakal. Gila, mabuk, koma. Kalau sepenuh ni tak ada lah subuhnya. Tiba-tiba dia rebah bilik air pengsan 5.52. Ada kewajipan 5.52 ni 2 minit ni 2 rakaat teluh ni. Dia ada kewajipan subuh. Tapi tak ada orang semayang dalam 2 minit tu. Kalau orang semayang pun ya tak ada orang semayang, kemudian kita kira masa yang teluh 2 rakaat yang ringan. Orang mai subuh ni 4-5 minit tak sudah lagi. Tapi kita tak mau kira semai subuh comel tu. Kita nak kira 2 rakaat yang ringan, dia panggil qada hukum je. Nak tempoh masa tu.
Tapi tak ada orang semayang tempoh masa. Orang tak habis bang lagi 2 minit ni. Orang tengah bang ni. Tapi 2 minit tu teluh tak 2 rakaat yang ringan. Teluh. Maka untuk subuh dianya ada kewajipan. Dihukum. Ini kalau di awal tu. Kalau dia rebah bilik air pukul 5.45, tiba-tiba dia sedar daripada pengsang tu 7.14. 7.14 tak syuruk lagi. Dia sedar di hujung waktu subuh. Dia sedar di hujung waktu subuh ni tak syarat 2 rakaat, tak syarat 2 minit. Tak. Maknanya dia sedar di hujung waktu subuh 7.14 ni seminit lagi. Dia bukan akhir seminit. Dia sedar sebelum 7.15 qada teluh takbiratul ihram. Qada teluh takbiratul ihram. Allahu akbar. Berapa second? Qada ni dia sedar tiket tu, tak dia nak semayang pun dah ambil lagi. Maknanya dia kira qada teluh kata Allahu akbar. Qada teluh takbiratul ihram. Berapa second? Maka dia di hujung waktu subuh ni dia sedar tu 5-6 second. Bunyi dah. Ni kalau ada jam waktu lah, waktu bunyi dah time suruh. Tapi dia di hujung waktu sungguh-sungguh ni dia berakal kembali cukup syarat wajib, maka subuh dia wajib. Subuh dia wajib. Faham tak? Sekarang dia tak takbir pun, dia sembahyang pun dah ambil lagi. Qada masa tu teluh takbiratul ihram. Dia sedar daripada pengsang dia tu, dia pun pening lagi. Dia pun dah tengigar lagi. Dah warna ni. Tadi masa bila air sudah sedar tak lembek. Dia pening lagi. Tapi mana dia sedar ni, kita kata kau tak apa gitu 7.15. Dalam 10 saat lagi nak sampai 7.15. Dia sedar. Teluh tak kalau kata Allahu akbar. Teluh. Maka subuh wajib. Sebab apa? Sebab di hujung waktu subuh dia cukup syarat wajib. Di hujung waktu subuh dia cukup syarat wajib. Tapi tak lewat gapa-gapalah sebab tapi untuk waktu subuh tu dia wajib sembahyang. Waktu habis dah dia wajib qada. Sebab dia cukup syarat wajib. Waktu subuh ada lagi. Tapi 5-6 second je. 5-6 second pun teluh dah Allahu akbar. Teluh. Wajib subuh dia tu. Kalau sa'ah disedar habis waktu subuh, sa'ah tak ada nak kata Allahu akbar, maka tak ada kewajipan subuh. Qada teluh kata Allahu akbar. Tak? Gimana? Waktu saya dalam Terengganu FM petang Ahad tu, dipanggil apa sini? Dipanggil sedar pada waktu darurah dipanggil. Waktu darurah. Waktu sepik dah. Dipanggil waktu darurah. Dipanggil waktu darurah. Kita waktu semayang ni kan ada waktu fadilah. Waktu lebih tu lah. Awal waktu. Ada waktu ikhtiar, pilihan. Ada waktu harus. Ada waktu karahah, makruh. Ada waktu hormat, haram. Ada waktu darurah. Dia panggil waktu darurah ni di hujung waktu sembahyang, hujung dah ni hilang perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Mana perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang? Qoma, pengsang, itu perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Di waktu yang hujung-hujung ni hilang perkara tu, cukup syarat wajib, tapi waktunya waktu darurah, waktu sepik sangat-sangat, maka subuh berkewajipan tadi. Waktu habis dia kena qada. Hak sini kita bubuh 2 minit ni, hak dia cukup syarat wajib. Masuk waktu subuh 5.50 cukup syarat wajib. 5.52 barulah rebah bila air, barulah pengsang. Maknanya waktu subuh masuk 2 rakaat dah, 2 minit dah, barulah dihilang syarat wajib. Dia jadi
pengsan, koma. Tapi kalau 2 minit tu, kalau semai subuh, teluh 2 rakaat yang ringan lah. Maka subuh berkewajipan tadi. Walaupun disedar tu pukul 8, pukul 9 pagi pun, subuh dia kena qada. Mana? Tapi kalau 5.51 baru dia rebah bila air dia pengsan, 1 minit tak teluh 2 rakaat yang ringan. Maka tak ada kewajipan subuh dia. Tapi kalau dia sedar sini, sedar di hujung ni, waktu darurah ni, wajib kat subuh. Tapi kalau dia rebah 5.51, dia sedar pukul 8 misalnya, maka tak ada tak ada subuh. Ke mana? Ini cerita hok berakal dengan pengsan, koma ataupun tak ada cerita mabuk. Sama juga dengan suci haid, suci nipah. Dah faham tak? Dia suci haid, suci nipah. Suci haid, suci nipah. Ini syarat wajib ni. Suci haid, suci nipah di 7.14. Teluh tak Allahu Akbar, maka subuh tu berkewajipan atas dia. Semayang mana mandi pun tak lagi. Mandi pun tak lagi nak mayang mana. Tapi dia periksa sahih. Suci dah haid, suci dah nipah. 7.14, tinggal seminit lagi nak habis waktu subuh. Subuh wajib. Sebab apa? 7.14 ni cukup syarat wajib, waktu subuh masih lagi ada. Saya belum lagi mandi. Mandi itu dia panggil apa tu mandi? Suci daripada hadas besar tu mandi. Tahu? Mandi suci daripada hadas besar. Ni syarat sah, bukan syarat wajib. Bukan yang mewajibkan semayang ni. Kering inilah yang mewajibkan semayang. Kering. Suci daripada haid dan suci dah besar, mandi ni untuk sah semayang, bukan untuk wajib semayang. Ni ada orang faham, kita tak mandi lagi, dia kata tak mandi lagi tak boleh semayang lah. Tapi walaupun dia tak mandi, apabila haid dia kering, nipah dia kering, cukup syarat wajib. Kalaulah mandi suci daripada hadas besar ni, mandi wajib. Kalau mandi wajib tu yang mewajibkan semayang, tak sudah mandi ya. Tak sudah mandi ya. Tak sudah mandi wajib lah maknanya. Hak mandilah busuk tu mandilah, tak sudah mandi wajib ya. Kalau mandi wajib itulah yang mewajibkan semayang, bukan. Mandi wajib tu untuk mencukupkan syarat sah sembahyang yang kita wajib sembahyang. Kenapa kita wajib sembahyang? Sebab sudah kering haid, kering nipah. Bila kita wajib sembahyang, kita wajib mencukupkan syarat sah. Jadi kita mandi wajib untuk mengesahkan sembahyang kita yang telah wajib sembahyang. Telah wajib itu sebab apa? Sebab suci haid, suci nipah. Mana? Bolok ke puang pun. Suci haid, suci nipah dengan suci hadas besar ni. Out dulu. Biar dulu satu waktu lagi basi. Dia kata dia basi mana? Dia tangguh. Pun orang tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni nak basi mana? Suci haid, suci nipah 7.14. Seminit lagi nak habis subuhnya. Maka 7.14 ni masih lagi waktu subuh. Sebelum ni dia haid, tak wajib. Pas 7.14 suci haid, cukup syarat wajib, maka untuk subuh dia berkewajipan semayang. Tapi tak ada nak semayang lah sebab tak pergi mandi pun lagi. Maka untuk subuh dia wajib qada. Nak basi mana? 7.14 ni qada seminit. Kita bukan qada seminit. Qada kata Allahu Akbar. Dan sekarang qada kata Allahu Akbar tu waktu subuh lagi tu. Walaupun tinggal 5 nasaat dah, tapi waktu subuh lagi. Sa'ah Allahu Akbar, kalau boleh kata Allahu Akbar tempoh tu 5 nasaat tu waktu subuh lagi. 7.15 barulah syuruk terbit matahari, habis waktu subuh. Jadi di hujung tu subuh tu suci haid, suci nipah, maka berkewajipan sembahyang subuh.
Tapi waktu habis dah lah, tak ada nak mandi, tak ada nak gapo, subuh kena qada. Nak basi mana? Nak tangguh macam mana? Hak tangguh ni gak berat lah, kena taubat beradang lah. Ada? Dia fikir mana? Saya tak mandi lagi. Dia fikir gitu. Saya tak mandi lagi. Dia alasan dia tak mandi lagi. Dah, yang jadi wajib bukan kerana mandi. Yang jadi wajib kerana kering. Kering ni suci haid, suci nifas. Tu kata mana dak mana kata Allah bab hid nifas dak ngaji dak apa ngaji tu bab semayang tu garu pala lah ngetut lelaki pun tok lelaki pun nak taubat juga sebab dia tidak bertanggungjawab. Tok lelaki pun kena bertaubat, cuma tok lelaki dak kena qada lah. Tu hak bini lah kena qada, tak semayang, tapi tok lelaki kena taubat. Nak bagi dua rananya, tak lelaki tu semayang. Puan tak mana nak bagi dua guna. Lelaki dah, tu lelaki dah kita dah. Sebelum tu lelaki siapa patut royak? Mak ayah kita patut royak. Suami kita tu lagi bertanggungjawab atas anak je, sebagai bapa. Isteri dia tu ada mak ayah dia sendiri, patut dia ambil wasiat dah. Ilmu fardhain cukup dah, tak payah ajar dah untuk yang suaminya. Suami jadi bapak nanti dia wajib ajar pada anak dia pula. Anak dia besar-besar, anak puan dia pun jodohkan dengan orang lain. Orang lain ayah ajar dah anak dia. Dah dia sebagai bapak dia ajar dah kan. Dia kena gitulah kalau ikut. Mana kalau lah macam kalau kata anak tak siap lagi, kita ajar dia dah. Nak berlaki dah lapor. Cari tu lelaki hak pandai, hak boleh ajar. Kalau tu lelaki tak pandai juga, cari tu lelaki hak sama-sama nak belajar. Tak apalah. Tak ada kata jodoh dia dengan lelaki hak tak belajar. Tak apa, sama-sama belajar. Sama-sama belajar, ada masalah. Ada orang puang dia kata dia nak cari suami yang pandai ajar dia hik nifas. Dia kata dak berlaki faktur awak kata. Cari suami hok minat belajar. Cari suami hok minat belajar. Dia nak cari suami hok pandai ajar dia hukum hik nifas. Awak cari suami gitu berat Kalau awak sedia orang puang hok hik tu awak tak pandai. Seorang lelaki hik tu bukan dia nak pandai ke mana. Kalau dia belajar pun dia tak heran. Orang lelaki memang dia kalau di sekolah, memang dia datang kelas dia belajar baik nifas, dia heran ke tak? Dia tak heran, bukan hadiah dia berasa. Jadi kalau orang puan sendiri hadiah, dia tak reti, lepas tu nak agak kepada orang lelaki bukan hadiah tu. Mana apa ni? Cari suami yang minat belajar. Lepas tu sama-sama belajar. Ada masalah Tapi sebenarnya hak isteri kewajipan ibu bapa dia hak asal. Jadi mana suami ni jadi ayah nanti, dia berkewajipan pastikan anak dia pula. Anak dia nanti nikah pula dengan lelaki lain. Lelaki lain tak payah ajar anak dia, ayah dia ajar dah. Jadi menantu kat gitu, dia wajib kena ajar cucu pula. Anak dia tu pula dia kena ajar. Hak ni kita kira hak subuh. Cuba tu tengok. Tambah sikit lagi. Sama juga kita letaklah. Kalau zuhur kita kata ni 1:10 dah, kita mudah-mudah kira ni. Asar 4:30. Sama juga. Kalau lah dia ni 1:14 kalau 4 rakaat 4 minit. Ni kita kata 4:29.
Sama lah. 1.10 sampai 4.30 waktu zuhur. Nah, tiba-tiba dia rebah bilik air di awal waktu zuhur. Dia datang hek di awal waktu zuhur. Waktu zuhur masuk dah Mana 1.10 rabang tu dia berakal. Tapi dia rebah bilik airnya 1.14. 1.14 ni kalau 4 rakaat teluh tak 4 minit. Teluh. Maka zuhur dia berkewajipan. Dia kena qada kemudian. Sebab 1.14 ni 4 minit 4 minit teluh tak 4 rakaat yang ringan. Teluh. Dia berkewajipan zuhur tu. Dah. Mana kalau kata 1.14 rebang siap. Jadi dia masuk bilik air tu rebang siap dah. Dia masuk rebang tak masuk bilik air. Dia kata berubuk dengan syaitan dia kata. Dia tunggu luar. Barang orang habis bang dia pun jembur masuk. Salah pijak guli bating rebah pengsang. Tapi habis bang dah masa dia pengsang tu. Kalau habis bang 4 minit boleh dah. Boleh dah 4 minit kalau habis bang. Mana 4 minit ni teluh tak 4 rakaat kalau semayang. Teluh. Maka untuk zuhur dia berkewajipan. Tapi kalau dia rebah 1.11 ke 1.12 ke, tak ada lah zuhurnya. Tak ada. Kita kata dia rebah bilik air tu pagi lagi, bukan waktu zuhur. Sedar tak sedar daripada koma dia tu, pengsang dia tu 4.29. Ni hujung zuhur ni. Maka zuhur berkewajipan. Tak ni. Sama juga dia suci daripada haid ni 4.29. Teluh qada kata Allahu Akbar, maka zuhur dia wajib. Kan tak? Kita ambil hasil lagi. Ni kita di tasing Quran ni boleh tulis. Di tasing Quran ni kita boleh tulis senang sikit. Asar 4.30. Maghrib 7.4 minit kita tulis 7.5 minit Maghrib. Sama juga masalah tadi. Dia rebah bilik air koma. Tak cukup syarat wajib. Tapi 4.34 dia rebah. Habis bang dah. 4 minit teluh tak para ke asar. Teluh. Maka asar dia berkewajipan. Tak tak? Dia ni rebah daripada pagi lagi. Dia rebah. Lepas tu pakai pensang. Sampai atas hospital pun dah sedar lagi. Jangan cerita mati ada masalah dah lah. Cerita mati. Kita tak misah mati ni, hak sedar ni. Tak selalu hak misah mati, mati. Aku dah heran dah misah mati tu. Dengan misah sedar mula ni. Ni ubah waktu dah ni. Ni ubah waktu ni. Tengok ni nak ubah waktu sedar ni. Jadi kita kata dia rebah, dia pensang, tak sedar ni direnjih air pun tak sedar, akad di hospital. Sedar tak sedar 7.4 minit. 7.4 minit dia berakal. 7.4 minit itu masih lagi waktu asar. Maka untuk asar dia berkewajipan. Tapi mana kuat qada lah sebab 7.4 minit tak ada apa-apa. Dia pun pening ke berapa duduk hospital ni. Duduk mana ni? Dia pun pening lagi. Tapi dia sedar tu 7.4 minit. Maknanya waktu asar masih lagi ada. Sebab maghrib 7.5 minit. Maka untuk asar dia berkewajipan. Sama jugalah kalau disuci haid nifas 7.4 minit. Sama lah. Jangan duk tanya pula kalau ustaz kalau disuci haid nifas 7.3 minit 7.2 minit. Tak usah duk tanya lah. Kita buat ngelas sekali dah ni. Pun wajib semayang kalau 7.3 minit 7.2 minit pukul 7 lagi lah. Jangan duk tanya pula gitu. Tidur bukan perkara yang menggugurkan kewajipan semayang. Itu bukan perkara menggugurkan kewajipan semayang. Tidur tu kena qada lah. Itu tak berkait. Dia tidur sedar 7.30 pagi, qada lah subuh. Saya tidur daripada sepenuh waktu subuh. Tidak menggugurkan kewajipan semayang. Tidur tak menggugur kewajipan semayang. Mana kalau kita kata dia suci haid suci nifas 7.4 minit
Tak ada apa-apa rabang garik. Asar dia wajib kena qada. Kemudian asar ni pula, asar ni ingat baik. Asar ni adalah waktu bagi zuhur juga. Sebab apa? Sebab kita boleh sembahyang zuhur, pukul 5 petang, pukul 6 petang, zuhur tu panggil ditunai. Bila jamak takhir ketika musafir? Tahu tak? Sekarang ni kita sembahyang zuhur pukul 5 petang. Jamak takhir. Kita sembahyang zuhur pukul 6 petang. Jamak takhir waktu asar. Sembahyang zuhur kita tu tunai ke qada? Tunai. Jadi waktu asar ni kira-kira waktu kepada zuhur juga. Maka bila kering hit pukul 7:04 minit, asar kena qada, zuhur kena qada. Dia gitu. Ada? Tapi masa tu kita tak musafir. Kita bukan kita musafir ni. Kira waktu asar tu. Waktu asar ni dipanggil waktu uzri bagi zuhur dipanggil. Waktu uzri dipanggil. Maknanya waktu uzri ni kita sembahyang asar, kita sembahyang zuhur di waktu asar. Dipanggil waktu uzri. Yang mana sembahyang zuhur kita tu bukan panggil qada, sembahyang zuhur kita tu panggil tunai. Kena. Maknanya waktu asar ni kira-kira waktu zuhur juga. Tapi masa zuhur sepenuhnya haid tak kering lagi. Kalau kata memang qoma lagi, masuk asar pun haid lagi, qoma lagi. Buat dua contoh. Tak qoma buah tadi tu lah. Sedar tak sedar koma 7-4 minit cukup syarat wajib berakal. Suci tak suci haid 7-4 minit cukup syarat wajib suci dah haid dan nifas. Maka asar berkewajipan, zuhur pun berkewajipan. Sebab waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Ada ni? Nak tangguh warna. Bukan asar je kena zuhur, kena qada, zuhur pun kena qada. Tapi kalau kata kalau kata sedar daripada koma pukul 6 petang, suci haid pukul 6 petang, asar tu semai tunai lah, zuhur yang qadanya. Tu tak timbul isu lah sebab waktu panjang lagi. Kita kata dia sedar daripada koma pukul 6 petang, waktu asar banyak lagi. Suci haid pukul 6 petang, maknanya waktu asar panjang lagi. Mandi wajib, sembahyang asar tunai, qada zuhur. Tak ada, sebab waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Tadi kan masa zuhur tadi dia koma lagi tu. Kan masa zuhur tadi kan dia haid lagi tu. Dia hanya sedar daripada koma pukul 6 petang. Dia hanya suci haid pukul 6 petang. Pukul 6 petang ni habis dah waktu zuhur, ni waktu asar. Tapi waktu asar dikira waktu zuhur juga. Sebab orang boleh semayang, mana orang boleh semayang zuhur pukul 6 petang, jamak takhir. Panggil semayang zuhur tu tunai. Tengok. Maknanya pukul 6 petang waktu asar ni kira-kira waktu bagi zuhur juga. Dia panggil waktu uzri dia panggil. Sebab tu zuhur ada 7 waktu semayang dia. Zuhur ada 7. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu harus, waktu jawaz, waktu karahah, waktu makruh, waktu hormah, waktu haram, waktu darurah dan waktu uzri. Dia ada 7 waktu untuk zuhur. Kalau kita ngaji dalam kitab fiqh. Kan? Tak apa lah waktu tu kita nak ni je. Nak waktu darurah, waktu uzri. Kita tambah lagi waktu lain pula. Senang ngaji apa yang tulis ni. Dah lah, kalau cerita saja tu kau payah kau. Isyak 8:18. Dah. Subuh 5:50. Dah. Mana kalau dia 8:22, 5:49.
Contoh tadilah, dia rebah bila air, koma, tidak cukup syarat wajib berakal, 8.22. Mana kalau isyak 4 rakaat 4 minit teluh ke dah? Teluh, maka isyak dia berkewajipan. Hak maghrib semayang dah. Salah isyak tak semayang lagi. Tapi masa dia rebah bila air tu 8.22. Orang baru siap sudah bang isyak. Maknanya kalau kes semayang dalam masa 8.18 dengan 8.22 4 minit ni memang teluh 4 rakaat. Maka untuk isyak dia berkewajipan. Tapi kalau dia sedar pukul 10, okey lah, waktu panjang lagi. Ni dia rebah bila air 8.22, sedar esok akang ni pula. Nak kira gitu. Dia sedar pukul 8 pagi ni pula. Hak subuh beres. Hak isyak ni kena. Faham tak? Dia rebah bila air 8.22, dia sedar pukul 7.30 pagi dia sedar. Untuk isyak dia wajib. Untuk subuh, subuh tak nak kena-kena lah, sebab subuh 7 suku syuruk kan. Dia sedar 7.30. Lepas hak subuh tu. Tapi isyak dia rebah 8.22. Lepas habis bang isyak baru dia rebah. Barulah dia koma, hilang akal. Tapi kalau ke 4 minit teluh 4 rakaat, isyak dia berkewajipan. Dia sedar pagi esok pukul 8-9 pagi ke subuh, okey lah, beres, tak ada kewajipan. Tapi isyak permulaan dia rebah, dalam waktu dah, bukan dalam waktu saja. Kalau ke 4 minit tu teluh dak 4 rakaat isyak yang ringan. Kalau waktu isyak dah tapi 8.20 dia rebah, dah 2 minit teluh 4 rakaat dah, maka isyak pun tak ada kau. Memang waktu masuk dah, tapi mesti teluh untuk 4 rakaat yang ringan. Ada ni. Kemudian hak ni hak awal waktu. Ni kita cerita 5.49 di hujung waktu isyak dia sedar daripada koma. Di 8.49 di hujung untuk isyak disuci haid dan nifas, maka dia berkewajipan lah semayang. Sebab isyak ada lagi. Tapi tak ada awak apa-apa, orang bang subuh, isyak kena qada. Dan jangan lupa, maghrib dia tak semayang kan. Tapi kalau maghrib, misal ni, kita kata dia rebah belum masuk isyak, tapi maghrib dia semayang dah. Faham tak? Dia sedar daripada koma dia lah 5.49, dia kena semayang isyak je lah, tapi waktu habis dah dia qada. Hak maghrib semayang dah. Dia rebah tu lepas dia main maghrib dah, sesal maghrib tu. Tapi kalau orang haid, seminggu dah tak semayang. Faham tak? Seminggu tak semayang orang haid ni. Tiba-tiba ke haid 8.49 di hujung waktu isyak. Waktu isyak masih lagi ada tu, maka untuk isyak dia berkewajipan semayang. Dan waktu isyak adalah waktu bagi maghrib juga. Kalau jamak takhir, maka maghrib pun kena qada juga. Kan hak koma lain. Sebab hak koma mungkin kita kata dia rebah bila air tu, mungkin lepas main maghrib dah rebah bila air. Pukul 8 tu dah isyak lagi, tapi rebah bila air. Maka dia sedar 8.49, isyak dia wajib lah. Maghrib tak ada kena-kena sebab dia semayang dah. Tapi kalau orang haid seminggu dah tak semayang. Faham tak? Jadi masuk isyak pun dia masih haid lagi. Periksa-periksa 5.49 barulah suci haid dan nifas dengan bahawa kering, maka berkewajipan semayang. Tapi tak ada nak buat lah, sebab rebang subuh, isyak kena qada. Maghrib kena qada. Hak saya biasa sebutnya, ingat tak bab puasa dulu, orang tanya dia suci haid pukul waktu sahur, pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi dia sudah suci daripada haid. Pukul 4 pagi, isyak panjang lagi, sejam lebih lagi. Sebab apa? Subuh 5.50. Pukul 4 pagi dia sudah suci daripada haid dan nifas. Sepatutnya dia mandi segera, sembahyang isyak tunai, qada maghrib. Hak timbul soalannya, ditanya bab puasa. Dia kering haid pukul 4 pagi, dia tak mandi-mandi.
Dia nak siap makan sahur. Dia tanya, lepas subuh baru dia mandi wajib. Sah tak puasa dia? Dia tanya, sah tak puasa dia? Memang puasa dia sah. Sebab syarat sah puasa bukan suci daripada hadas besar. Syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Harap. Dalam kitab kita ni ada bab puasa kan. Umi jumpa bab puasa. Bab puasa. Kalau hak Jawi ni bab puasa muka surat 33. Kalau Umi tu belakang dah tajuk bab puasa. Hak Jawi muka surat 33. Jawi surat 33, baris yang kedua daripada atas. Kalau hak Jawi lah surat 33, baris yang kedua daripada atas. Rumi cari tajuk, pergi kat belakang, tengok belakang 169 hak Rumi. 169 tengok belakang 169. Hak syarat wajib tu berapa? 170 169 dah. Jadi syarat wajib dia kata, maka bermula syarat wajib puasa itu 4 perkara. Pertama, Islam, macam syarat wajib sembahyang lah juga. Kedua, baligh, sama macam syarat wajib sembahyang. Ketiga, akil, berakal, sama dengan syarat wajib sembahyang. Keempat, kuasa atas puasa, bukan orang tua, bukan orang sakit berat. Ada tak suci daripada haid dan nifas? Tak ada. Sebab tu orang haid nifas dia kena qada puasa. Sebab tak gugur kewajipan puasa dengan haid dengan nifas. Adapun sembahyang, syarat wajibnya suci haid, suci nifas. Haid menggugurkan kewajipan sembahyang, nifas menggugurkan kewajipan sembahyang. Sebab itulah sembahyang tak kena qada orang haid nifas. Tapi kenapa puasa kena qada? Sebab tak ada syarat wajib puasa suci haid, suci nifas. Suci mana? Tengok. Bermula syarat sahnya pula, syarat sah puasa 4 perkara pula. Pertama, Islam. Kedua, akil. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Syarat sah puasa suci haid, suci nifas, bukan suci daripada hadas besar. Sekarang ni masuk 5.50 subuh Ramadan, masuk waktu subuh, dia kering daging haid, kering, sahlah puasa dia. Tapi dia belum mandi wajib, maknanya dia belum suci daripada hadas besar. Ada tak syarat sah puasa suci daripada hadas besar? Tak ada. Syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Jadi dia kata dah kan, haid dia kering pukul 4 pagi. Mana pukul 5.50 subuh dia sudah suci daripada haid, puasa dia sah. Tetapi dia belum mandi, dia belum suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar bukan syarat sah puasa, bukan. Cuma disunatkan mandi itu sebelum daripada masuk waktu puasa 5.50 sunat. Jadi dia tanya, dia kering haid pukul 4 pagi, dia tak mandi lagi sebab dia nak siap sahur. Dia mandi tak mandi lepas masuk subuh, sah tak puasa dia? Memang puasa dia sah. Tapi macam mana dengan pukul 4 pagi ni adalah waktu solat isyak? Mana waktu semayangnya? Ke nak puasa tak mau semayang? Ni puasa mau semayang ni orang panggil ni. Nak puasa tak mau semayang orang panggil. Saya pernah dengar dalam radio kena TV gitulah. Dia tanya, memang dia royak terang-terang dia kering haid tu awal-awal lagi dah, ke 4 pagi. Tapi dia tak mandi lah sebab dia nak masak. Nak masak untuk makan sahur. Jadi dia tanya dengan ustaz tu, saya mandi lepas subuh, puasa saya sah ke tak? Jawapan ustaz tu, puasa awak sah. Tapi yang bertanya lupa isyak macam mana. Yang menjawab pula tak peringat, awak ni nak puasa tak mau semayang isyak ke? Tak tanya bab isyak. Dia hanya jawab ikut soalan. Dia tak peringatkan kepada yang bertanya tu, awak ni isyak macam mana? Pukul 4 pagi tu waktu isyak. 4 pagi tu waktu isyak. Isyak awak macam mana? Awak kena mandi segera untuk sembahyang isyak tunai. Qada maghrib, qada maghrib ni qada lah. Tapi qada maghrib wah mula-mula tak apa. Qada maghrib boleh tangguh-tangguh. Tapi isyak tunai ni kena cepat lah ni. Bukan cepat kerana apa, waktu panjang lagi. Nak kena cepat lah, dia kata nak masuk sahur lah, nak makan sahur lah. Faham tak? Kena cepat lah.
Tapi untuk sembahyang isyak, semata-mata pukul 4 pagi ni tak apa nak sedap segera pun, slow-slow pun tak apa. Tapi dia kata dia nak masak sahur, dia nak makan sahur pula, untuk dia masak sahur untuk keluarga dia. Nak makan sahur, dia kena mandi cepat-cepat nak main isyak nak masak sahur pula. Dia ingat ke puasa je. Mayang isyak dah ada. Pukul 4 pagi ni isyak kemarin tunai. Hak qadaknya maghrib je. Tapi tak dilah qada maghrib tu waktu semula-semula, tak apa tu. Tu dah apalah. Tapi isyak tunai ni kena segera. Marah ni. Waktu panjang pukul 4 sampai ke 5.50 baru masuk subuh. Lebih dia panjang lah kalau kira. Tapi dia tak teringat khas semayang. Dia hanya tanya, saya mandi lepas masuk waktu subuh, puasa saya sah ke tak? Dia tanya bab puasa je. Bab semayang tak cara. Tu kan jawab pula, jawab soalan saja. Jawab soalan, puasa awak sah. Tu jawab soalan. Tak? Ni suci hid suci nipah ni pukul 4 pagi ni. Tu kata nak ambil man ni hak tangguh-tangguh tu. Maghrib kena qada ni pukul 4 pagi ni, waktu maghrib juga. Ketika jamak akhir kan, waktu isyak adalah waktu bagi maghrib. Ramai orang tak tahu tu hak waktu himpung tu. Tapi ada orang salah faham. Ada orang salah faham. Orang ngajung mana tahu ke dia. Dia kerihik waktu subuh. Dia sembahyang subuh tunai, dia qada isyak. Tak? Dia kerihik waktu subuh. Pukul 6 kerihik. Dia mandi-mandi, dia sembahyang subuh tunai, dia qada isyak. Oh, jadi dia faham kena ambil sebelum. Dia kerihik pukul 2 tengah hari Zuhur. Dia mandi-mandi, dia sembahyang Zuhur tunai, dia qada subuh. Dia faham kena ambil sebelum. Dia kerihik pukul 7.30 malam maghrib. Dia pun mandi-mandi sembahyang maghrib tunai, dia qada asar. Jadi hak waktu asar dia qada zuhur betul lah. Waktu isyak dia qada maghrib betul lah. Hak subuh, hak zuhur dengan hak maghrib tak apa kena-kena dengan waktu sebelum. Ke subuh dengan isyak boleh jamak. Zuhur dengan subuh boleh jamak. Maghrib dengan asar boleh jamak ke? Tapi dia tak faham waktu. Dia faham kena ambil satu sebelum. Dia salah faham. Bukan ambil satu sebelum. Ini cuma ambil kerana waktu isyak adalah waktu bagi maghrib juga, waktu asar waktu bagi zuhur juga. Ke waktu zuhur waktu bagi subuh juga? Tu salah faham. Dia ambil sebelum. Hak ramanya bukan kata dia tak qada sebelum. Dia kerihik pukul 5 petang, bukan kata dia tak qada zuhur, asar pun dia tak bayar lagi, dia mandi pukul pagi. Tu gelak gambar tu. Dia kerihik pukul 9 malam. Kerihik pukul 9 malam, bukan kata maghrib dia tak qada. Isyak pun pagi esok pun dia mandi di masa subuh, isyak dia tak bayar. Ni beratlah. Faham tak? Berat 6. Berat 6. 7 tak berat? 6 je berat. Berat 6. Gimana? Saat ni cerita bab suci hid, suci nipah pun sama nah. Suci nipah pun sama, tak ada tunggu 40. Suci nipah pukul 6 petang, mandi sembahyang asar tunai, zuhur qada zuhur. Suci nipah pukul 9 malam. Mandi sembahyang isyak tunai, qada maghrib. Ni suci nipah tunggu sampai ke 40. Tu lagi parah. Tu nyakit berat tu. Dia kata kita tak tahu orang tua aja. Ilmu tu salah. Lepas tu macam mana orang tua kita mohon kepada Allah lah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dosa orang tua kita. Tu ialah. Ialah kita buat salah, kita bertabat untuk kita.
Tapi buat salah kita mari daripada ajaran salah daripada orang tua kita. Dia berdosa juga. Kita doa minta keampunan pada ibu bapa kita pula. Itu jelah. Hak kita bertaubat. Qadaklah hukum taubah. Hak mak ayah kita minta dengan Allah Taala ampunkan dosa mereka, kita minta sokmo kan. Kan kita minta doa keampunan kita mak ayah kan. Dah iyalah tu. Itu guna anak soleh. Tu ampun dosa mak ayah, tak ada dosa lagi nya. Hak selaginya ialah tak tahulah learning di hospital ke mana. Selaginya kita nak kena peringat sangat-sangatnya adalah orang anak beranak tu lah kena peringat. Ada anak beranak kita nak beranak nak apa semua kena peringat. Mu jangan tinggal semayang mudah-mudah. Ni mari darah tanda tak semayang. Tu kena peringat tu molek tu. Jangan tu. Darah tanda bukan darah haid. Darah tanda bukan darah nipah. Yang gugur kewajipan semayang dua darah je. Darah haid menggugurkan kewajipan semayang, darah nipah menggugurkan kewajipan semayang. Darah tanda, darah haid, darah nipah ke? Lepas tu kenapa tak semayang? Syarat wajib masih lagi cukup. Beranak ni pahala besar, tapi kalau tinggal semayang bala besar lah jawapan dia. Apa alasan darah tanda tak semayang? Haid dadak, kenapa tak semayang? Ni pun ni ajaran asal juga ni. Kadang-kadang Mek, mu mayang Mek. Kakak dia mari tanya, mu mayang Mek? Mayang lah. Mek tak mak, kak tak mayang dah hari tu. Dia tak mayang. Lepas tu mari mak kata mak tak mayang juga. Sudah molek. Dah tanda berapa mayang? Dah tanda dah berapa? Duk hospital nu sego mega. Tu baik masuk, tu baik masuk. Gi telefon gi apa mayang dah. Tak ada sakit-sakitnya. Dia cuma keluar tanda dia pergi hospital. Kadang-kadang kena masuk air, kenapa tu kan? Sebab apa? Nampak dah gerak nak beranak pun nampak. Kan dia masuk air kan. Barulah jadi nak beranak kan. Berapa hari dah hidup di hospital mari-mari. Tak mayang. Kerana kita tak tahulah siapa peringkat ada orang semayang. Jururawat pergi tanya Meksi, mu semayang kenapa? Kan dah tanda mari dah kan. Makna kalau Meksi tak tahu sekalipun, tapi kalau pesakit tu ada hak semayang, dia akan tahu juga. Bapa awak semayang? Dah tanda wajib semayang. Lama dia tanya, jumpa lah bapa awak semayang. Dah tanda wajib semayang. Dia akan tahu. Sebab apa sebab Meksi pun tak tahu? Sebab tak ada orang semayang masa tu. Makna kalau tak tahulah Meksi jururawat ni, tapi hidup situ sokmo kan. Makna kalau ada orang semayang, ramai orang semayang, dengan sini pun dia akan tahulah bahawa darah tanda wajib semayang. Tapi kenapa dia tak tahu darah tanda wajib semayang? Sebab orang tak semayang ramai-ramai. Tak ada orang semayang. Ada sekali tu orang tu semayang, Meksi mari semayang. Yelah dia kata darah tanda wajib semayang. Tak pandai. Tapi orang tak semayang dia kata. Dia kata gitu pula. Dia kata, lah, dia kata, yelah, darah tanda wajib semayang lagi. Tapi tak ada orang semayang, dia kata. Dia tengok seorang ni semayang, dia mari tanya benar. Dia pun royak, dia kata memang, dia tahu darah tanda wajib semayang. Tapi dia kata, tak ada orang semayang. Kadang-kadang tok lelaki pakai piyah pun bini tak semayang. Tok lelaki pakai piyah. Piyah orang hadiah balik Mekah. Bukan tok lelaki tu ada ilmu pun. Piyah saja. Capur dengan kepala peluk botok tengah ke apa ke, pakailah piyah. Ilmu dia tak ada. Ni nanya belaka ni. Ni. Dia bukan salah pakai piyah, sunat pakai piyah tutup kepala tu sunat. Tapi ilmu tak ada. Yelah pakai piyah tu belajar lah yang pakai piyah saja.
Oh, ni piyah saja pakai belajar do. Agak ke piyah atas kepala. Kan ni? Ni. Ni nak suruh ngaji fardu ain ni. Dan ni memang fardu ain belakang ni. Tak nak ngajar fardu kifayah ni, fardu ain belakang ni. Belajar fardu ain baru kita tahu kita banyak salah dengan Tuhan. Kalau tidak, kita berasa Allah, kita kalau mati pejang rapat mata. Selesai tak ada isu apa dah. Kena hutang semayang banyak. Satu semayang yang kita tinggal, nama sudah tercatat di pintu neraka. Ingat baik. Kalau taubat nasuha, kita ampun dengan Allah, mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita. Tak ada lah. Tak ada nama tu. Tak ada lah. Satu waktu nama tercatat di pintu neraka. Kenapa tu? Berpunca daripada jahil ilmu fardu ain. Kita kena bertaubat daripada perbuatan salah, tak semayang. Kita wajib bertaubat daripada jahil fardu ain. Jahil fardu ain tu dah selain. Buat salah tu dah selain. Faham tak? Buat salah tak semayang ni dosa besar lain. Jahil fardu ain dosa besar lain. Makna kita pun belajar fardu ain sekarang, kita bertaubat dengan Allah daripada buat salah dan tak ada ilmu fardu ain. Sama juga kalau kita berpegang dengan akidah salah, kita belajar bertaubat kita bertaubat salah, kita wajib bertaubat daripada akidah yang salah dan kita wajib bertaubat daripada dosa besar jahil fardu ain. Tu. Sebab tu jalan tidak ada. Nak balik pada agama, belajar fardu ain. Tak ada jalan lain. Ni nak balik pada agama, pergi sejid surah. Lepas tu ada raja fardu ain ke tak? Tak ada. Dah raja ke apa? Fadilah. Tu pahala, ni pahala. Tu pahala, ni pahala. Lepas tu? Syurga tu je. Lepas tu macam mana dengan ilmu fardu ain kita, dengan amal kita? Tapi bila kita belajar fardu ain, kita tahu salah, kita pun bertaubah. Nak bertaubah macam mana? Kita tahu kita salah. Sekarang ni kita semayang dah. Semayang tanpa akidah, Tuhan terima. Semayang tanpa ilmu fiqh, Tuhan terima. Tak boleh semayang juga. Ni kadang-kadang orang bagus juga, marilah sejid dia ajak orang sejid. Baguslah. Tapi adakah di masjid tu benda ni mencukupkan ilmu fardu ain? Tak pun. Lepas tu ajak mari masjid baguslah. Tapi di masjid itu ceramah gitu je. Akidah pun tak heran. Ni panggil akhir zaman. Islam jadi dagang. Islam hanya tinggal pada nama. Ni hak dak sejid pun akidah tak belajar. Hak tak sejid tu mana pula? Kan? Sebab tu kalau kita belajar ilmu fardu ain, tak ada lah lebih kitanya. Kalau kita belajar ilmu tinggi-tinggi maqam, kita berasa tinggi. Tengok orang dengan ekor mata je. Kita berasa kita ada maqam ni, amal kita ni. Tapi kita belajar fardu ain, ini cerita hak kita. Pun tak luluh, anak-anak kita mana pula? Tu kata kita hanya harap keampunan Allah, rahmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah, harap syafaat Nabi SAW. Itu ialah kita ni. Harap keampunan Allah, harap kerahmatan daripada Allah, harap kurniaan fadli daripada Allah, harap syafaat Nabi SAW. Kemudian kita harap kita mati, pahala kita tak berhenti. Itu je kita harap. Anak kita ada ilmu, dia buat amal, pahala kita. Sedekah jariah kita, pahala kita. Jadi kita mati, dosa tak ada dah. Dosa berhenti dah bila kita mati. Tapi kita nak bukan dosa berhenti, pahala berhenti. Kita nak pahala berjalan. Atau kita nak dosa berhenti. Tapi kalau pada masa mati itu, kalau timbang, mungkin banyak dosa dah pahala. Mungkin banyak dosa dah pahala. Tapi dosa banyak tak tambah dah. Pahala kurang ni, pahala bertambah. Dengan sedekah jariah, dengan amal anak soleh, maka lebih pahala dia dosa, syurga lah. Derma lah banyak. Dah kita pun nak cerita derma juga hari ni. Kita cerita derma kat gigi. Saya dah sebut ada derma ni tu. Cik yang sebut. Cik yang sebut derma banyak. Kita cerita ada derma kat gigi. Hak selama hak kita.
Jadi kita baca semula lafaz selum bermula mengetahui masuk waktu itu 3 martabat. Wallahu alam. Nak cerita haderma. Jadi kebetulan Baba Wang Ismail ada mari. Dia ada mari dalam seminggu duduk Terengganu ni. Saya ajak mari sini, asalnya dia jadi macam kekok dia berasa. Dia berasa kekok. Dah terkerik dah mari dia. Satu malam telefon Haji orang Mali. Lepas tu dia kata mari lah, dia kata. Jadi insya-Allah dia mari kat lagi. Kita baca kitab ni, insya-Allah dia mari kat lagi. Dia mari tu mana hari Senin ni dia balik. Hari Senin ni mana dalam 10 hari juga duduk Terengganu ni. 10 hari. Sebab dia tak boleh mari baru ni sebab muka tengah-tengah duk siap tu. Dia nak mari lebih awal tapi tak boleh kerana banyak kerja. Jadi hok dia ngajar kelas-kelas kampung pun dia berhenti dah lah sebab nak cari kakak, nak cari apa, nak pasang tiang. Dah lah dia pasang tiang 2 hari. Mana lepas tu hujan dia berhenti dulu. Mana tapak tu dah masuk bulut. Ya panggil hok tu guru lah, tu guru tua-tua. Mari buka. Lepas tu dia banyak gotong royong, dia kata. Tukang sebenar 2 orang. Pembantu 3 orang, 5 orang. Tapi dia ada pakatan dinu 7 kampung gilir gotong royong. 7 kampung tu gilir. Kampung ni hari ni, kampung ni 7 kampung. Jadi hak gotong royong tu tak ada upah lah. Tu makan je lah hak tu. Tu siap makanan je lah. Hak tukang betul 2 orang. Hak tu tukang betul. Lepas tu hak kampung tu gotong royong. Dia mana 7 kampung. Awak masjid 7 kampung. InsyaAllah dia mari lagi. Dia jadi macam segan. Tak apa kata. Kita nak segan buat apa? Kita bukan minta hak jadi milik kita. Kalau kita main minta rumah gapo ni sana buat rumah banglo. Malu kau orang ni buat rumah minta orang mari nak rumah minta orang. Malu Kita nak masjid. Masjid tu walaupun kita mati pun tu jariah situ lah. Bukan hak milik kita. Masjid ni hak wakaf, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sedar segang lah. Bukan untuk peribadi. Tu kan ni. Kalau untuk peribadi memang malu kau orang. Memang nak buat untuk peribadi kita. Kalau mari nak tanya, nak kita demo untuk gapo ni saya nak buat rumah. Awal-awal dah ajak dah. Dengar tak si. Biarlah. Hari ni kita 20 sifat hati. 20 sifat hati. Bagi bawah sekali. Bagi bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, jangan melekeh ataupun merendah-rendah akan orang lain kerana sesuatu kekurangan yang ada padanya pada orang lain. Kerana yang sebenar-benar mulia ialah yang paling bertakwa. Ni bagi nak mengelakkan sifat takabur. Kita orang awam ni sifat tu dia mari sama lah tu mari. Tapi macam mana kita nak mengelak? Sebab lintasan hati, sifat-sifat mazmumah. Contoh takabur ni hak tu syarat tak ambil salah. Sebab itu di luar keupayaan kita.
Yang syarak ambil salahnya apabila kita jadikan takabur itu adalah sifat hati kita. Itu panggil apa? Kita memilih untuk bersifat dengan sifat takabur, barulah syarak ambil salah. Kalau hanya mari lintasan, bila mari lintasan, tu syarak tak ambil salah. Mari lintasan syarak tak ambil salah. Tapi lintasan tu mari, bukan mari saja tu. Dia mari lintasan tu nak suruh kita layang ke dia lah. Tengok orang tu. Orang lekeh tu. Tu orang tak ada benda tu. Tu orang kurang tu. Nampak? Lepas tu macam mana kita nak mengelak ni? Jangan melekeh atau merendah-rendah akan orang lain kerana sesuatu kekurangan yang ada padanya. Dia mungkin ada kekurangan harta, kekurangan pangkat, kekurangan ilmu, kekurangan amal. Ada kekurangan dia yang kita duduk pelekeh. Kenapa jangan pelekeh? Kerana yang sebenar-benar mulia ialah yang paling bertakwa. Hak tu hak sebenar-benar mulia. Kita nampak dia tu kurang harta, tapi dia bertakwa, dia lebih mulia dari kita. Kita nampak dia kurang pangkat, kena-kena dia bertakwa, dia lebih mulia daripada kita. Ilmu dia ada qada-qada fardu ain. Ilmu dia ada qada-qada fardu ain, kita ada ilmu fardu kifayah. Tapi kalau takwa dia lebih mulia dia daripada kita. Sebab walaupun dia hanya ilmu fardu ain saja, kalau ilmu fardu ain tak ada, tu tak ada ceritalah. Mana ilmu dia ada qada-qada amal. Orang-orang kampung dia mengaji tu, dia qada amal dia je. Dia qada amal dia je. Saya pernah duk ziarah, duk main di Kelantan kan. Bila kita nak balik Terengganu jauh. Hari Jumaat pondok tak mengajar, tu panggil jalan rumah orang lah. Maknanya orang-orang kampung tu balik kena mengajar. Ngakak tak ngakak pun kena mengajar. Dia latih gitu. Bila dia mengajar, orang kampung tu bukan ustaz, tapi orang kampung boleh tegur kalau dia baca salah. Kalau dia royak salah orang kampung tu, dia tegur. Ustaz saya tengok molek kita tulis guna, maknanya dia ada ilmu. Ilmu qada dia je. Sebab hak balik ngajar kampung ni bukan ngajar ilmu tinggi, dia ajar ilmu fardu ain je. Ilmu hak biasa-biasa je lah. Tapi orang kampung hak duk dengar tu standar dinding tu, kita nampak orang kampung kan, orang kampung ni kerja tengah panas. Yelah muka gelak lah. Faham tak? Pasal orang kampung lah. Pakai kain plekat pasal orang kampung. Dia pakai lilit kepala dia pun lilit dengan kain tu je. Kain lepas orang tangan tu je lilitnya. Duduk sandor, jangan. Tapi dia boleh mengajar orang? Tak boleh. Tapi mufadhu ain cukup dia. Jadi sekarang ni orang duduk mengajar mufadhu ain tu, maknanya dia ilmu cukup. Tapi kita tengok yang dia pelakih tu, dia bertakwa kepada Allah tu. Tapi kenapa tak mengajar? Dia tak pandai nak mengajar orang. Tapi kenapa budak yang baru nak belajar ni, dia suruh mengajar dah? Nak latih. Nak latih. Ni orang di Kelantan. Maknanya kalau cerita ilmu fardu ain, mereka pandai sangat-sangat. Tapi mereka ngaji buat lain macam. Mereka terus mengekali belajar ilmu fardu ain walaupun mereka ilmu fardu ain tu masuk dah. Ni berarti biar orang yang pelekeh ilmu fardu ain, orang yang tidak ada ilmu fardu ain. Orang tak ngaji. Orang pelekeh tu orang tak ngaji. Kalau orang ada ilmu fardu ain tak akan pelekeh. Sebab dia tahu besarnya ilmu fardu ain. Sebab tu walaupun dia mahir dia ilmu fardu ain, dia budak pondok balik kampung ni dia suruh ajar fardu ain je. Sebab apa? Saya tak apalah orang tua. Ni anak muda baru-baru ni pula ni nak ngaji ni, nak ngaji ni. Ni orang yang ada asas. Tapi kita tengok dia macam biasa je, jangan duk pelakeh. Terkadang dia lebih bertakwa daripada kita. Itulah semulia manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana takabur itu sifatnya cela, maka lawangnya iaitu sifat tawaduk, yakni tunduk hati, merendah diri terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sifat hati yang terpuji. Wallahu alam. Kita bertidur setakat ni. Lepas tu kita suruh Baba Ismail mai ke depan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersamalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya bagi masa sedikit bagi kita pada pagi hari ini sambil kita mempelajari ilmu Ustaz Awal. Jadi alhamdulillah lah. Jadi hari sekali ini sebagaimana biasalah ya, sebenarnya saya pun malu dah hari nak buat sumbangan semua nak mari royak lah lebih kurang sana tu. Walaupun saya tak mari pun Ustaz Awal pun duk bagi juga pergi acik kita sampai dah sana tu. Panggil biasalah acik, alhamdulillah kita sampai tepat dah. Ya. Jadi sebenarnya maknanya setakat ni mula dah letak tapak nah 12 hari bulan 11 baru ni. Jadi alhamdulillah dengan hujan-hujan tu, jadi saya pun kita tanyalah kepada tuan guru saya ni babak Espanyol tu nak letak tapak hari apa. Dia katanya yang nak bulan Maulud hari Isnin awal-awal bulan, ikutlah kena apa hari bulan tu. Jadi terjatuh kepada 4 hari bulan Rabiul Awal. 12 hari bulan 12 apa ni 12 bulan 11 lah. Maknanya hari tu duk kenali dah dirinya moga hujan. Hujan lah, hujan. Maknanya maknanya tak target doktor hari Senin tu takutnya hujan. Yang baru hujan lah hari gapo kenali lah saya ni. Manakala hari Ahad tu panggil lah orang buat musyarak, panggil ahli kampung mari kecek lah kurang kata nak berdiri hari Senin tu. Itulah dia. Kama dia takdir Allah Taala hari tu berkali kurnia daripada dia tu. Jadi kemarin hujan tak turun hujan hari tu. Hari Ahad satu, hari Isnin satu. Yalah Jadi hujan saya kenal dah katanya. Nak buat macam mana ni hujan turun. Gua atas bukit pun lagi. Masuk hari Senin tu cuaca molek. Panggil orang lah, panggil ahli kampung semua. Ya sebenarnya dalam kawasan tu ada 7 hotel kampung lah. Jadi 7 hotel kampung tu panggil bagi masyarakat rumah tu. Manakala hari Senin tu letak tapak lalu daripada hari tu. Manakala hari Selasa tu hujan lalu dah. Siapa-siapa saya mari sini. Hujan lagi. Maknanya baru ni bukti dah lah dalam hari Khamis tu. Maknanya alhamdulillah pertolongan daripada Allah Taala, hasil sumbangan daripada muslimat dan muslimin dapat kita buat dah lah. Maknanya sekalian tu buat bina dah. Buat bina tu lah. Jadi tu lebih kurang. Jadi hajat-hajatnya rasa dek tanya tukar tu puasa ni adalah nampak bangun ni dah lah nampak bangun ni dah puasa ni insya-Allah. Apa nama cara buat tu gotong royong lah. Ambil tukar 2 orang, lepas tu penolong tukar tu 3 orang, maknanya 5 orang hak tetap situ, gotong royong ahli kampung lah mari buat. Maknanya lajulah sikit. Laju sikit. Tu alhamdulillah sumbangan daripada kita semualah, mudah-mudahan Allah Taala lah balas kita semua insya-Allah. Kalau dia bagi pakcik-pakcik kalau nak pergi sana tu boleh lah. Cik siapa dah ni alhamdulillah dengan uzur dia tu. Alhamdulillah pergi siapa Tapi pergi pun tak boleh naik gaya tinggi pada masa tu. Gaya tinggi. Sekarang lah ni tu tepat tu tak siap lagi tapi boleh bina. Saya nak tupu kepada bina dulu. Nak boleh bangun dia.
InsyaAllah. Tapi kalau boleh nak pergi musim buah lah, boleh pakai buah. Dia sana. Musim buah. Kalau gila ni pun boleh, tapi gitu-gitu buah tak ada dah. Kalau ada jamu nasi gitu lah. Alhamdulillah buat rumungan. Ya musim buah. Start way cak kali benar dah. Muslim yang hak pernah pergi cak kali benar lah. Maknanya buat teh hari ni, kesimpulannya dah buat dah bina letak tapak dah. InsyaAllah lah kalau puasa ni boleh tengok lah raka dia tu bina bangun tiada lah. InsyaAllah lah dengan izin Allah Ta'ala. Lepas tu kita pakat-pakat berdoa lah. Mudah-mudahan semua yang kita batu Allah lah Ta'ala bagi kepada di akhirat insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik alaina rahmatan wa dzakkirna ma nasu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, Cik Sihat, tak ada uzur-uzur ni. Ya. InsyaAllah lah kalau ada masa.